Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam wira di hati kita. Ibu bapa yang dihormati sekalian. Sebelum saya meneruskan sesi taklimat transisi tahun 1 pada hari ini, eloklah saya memperkenalkan diri saya. Saya Ustazah Adi Syuhada binti Azizan selaku penyelaras program transisi tahun 1 2022 dan 2023 bagi meneruskan sesi taklimat program transisi tahun 1 2022 dan 2023 pada hari ini. Saya dengan berbesar hati mempersilakan Tuan Guru Besar SK Wirajaya iaitu Puan Rosnah Bumi Kosa untuk menyampaikan taklimat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam wirajaya di hati kita. Selamat berjumpa kepada semua ibu bapa, murid tahun 1, guru-guru program transisi tahun 1 serta murid-murid tahun 1 yang disayangi. Di kesempatan ini saya ingin merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi kesempatan dan diberi peluang untuk menyampaikan sedikit taklimat khusus untuk program transisi bagi sesi persekolahan tahun 2022 dan 2023. Saya Puan Rosnah binti Kosa, Guru Besar SK Wirajaya. Selamat bertemu kembali sekali lagi kerana ini merupakan julung kalinya saya berpeluang untuk memberi ucapan secara live kepada ibu bapa, khususnya pada pagi ini adalah tentang program transisi murid tahun 1. Di sini ingin saya nyatakan beberapa perkara tentang pelaksanaan program transisi untuk murid tahun 1 bagi sesi persekolahan tahun 2022 dan 2023. Sebelum saya memulakan sesi taklimat kita, ingin saya nyatakan di sini tentang falsafah pendidikan kebangsaan negara kita Malaysia. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan juga negara. Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan semua murid di tahap 1 sekolah rendah menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira atau lebih dikenali dengan kemahiran 3M, kecuali murid berkeperluan khas. Dasar pengoperasian pendidikan rendah wajib, itu penyataan dasar pendidikan wajib adalah satu undang-undang yang memerlukan setiap ibu bapa warga negara Malaysia yang menetap di Malaysia hendaklah memastikan bahawa jika anaknya mencapai umur 6 tahun pada hari pertama bulan Januari dalam tahun persekolahan semasa, anak itu didaftarkan di sekolah rendah. Tempoh pendidikan wajib adalah selama 6 tahun, iaitu tempoh pendidikan rendah. Penalti, kegagalan ibu bapa memastikan anaknya mengikut pendidikan wajib merupakan satu kesalahan dari segi undang-undang. Ibu bapa yang disabitkan
dengan kesalahan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan tidak lebih 6 bulan atas kedua-duanya sekali. Bermakna ibu bapa wajib menghantar anak-anak ke sekolah apabila anak-anak sudah mencapai umur 6 tahun. Tarikh kuat kuasa peraturan ini adalah pada 1 Januari tahun 2003. Okey, di sini ingin saya nyatakan latar belakang SK Wirajaya. Okey, tuan-puan boleh rujuk kepada slide yang diberikan, iaitu barisan pentadbir yang diterajui oleh saya sendiri. Manakala penolong kanan 1 atau penolong kanan pentadbiran dan kurikulum adalah Puan Suraya binti Abdullah. Penolong kanan hal ehwal murid yang banyak mengurus tentang keperluan murid adalah Encik Mahathir bin Muhammad Buhari. Dan penolong kanan core kurikulum kita iaitu Puan Belinodate Anak Taib. Okay. Manakala guru di SK Wirajaya adalah seramai 61 orang termasuk pentadbir, dan 2 orang daripada guru berkenaan belum lagi datang ke sekolah untuk menggantikan guru-guru kita yang telah berpindah. Okay, untuk pengetahuan di SK Wirajaya, guru perempuan adalah majoriti, iaitu seramai 54 orang, manakala guru lelaki hanya dalam kumpulan minoriti seramai 7 orang sahaja. Jadi jelaskan juga di sini bahawa staf sokongan kita adalah seramai 9 orang, 2 orang lelaki dan selebihnya adalah staf sokongan yang berjantina perempuan. Okay, di sini ingin saya perkenalkan juga guru kelas tahun 1 untuk sesi tahun 2022 dan tahun 2023. Okay, guru kelas 1 maju adalah Puan Zaridah Puan Zaridah ataupun Puan Lydia Sinti, dan juga Puan Olivia S. Anak Sadi. Manakala guru kelas 1 Bestari adalah Puan Dorin Anak Lingoh dan Ustazah Salina. Guru kelas untuk tahun 1 kreatif ialah Encik Azman bin Sidi dan Encik Muhammad Udin bin Taha. Guru kelas 1 pintar adalah Puan Maxil Eldesin Anak Emily dan Puan Nurmaizan binti Nawi. Okey, itu adalah 8 orang guru kelas bagi 4 kelas tahun 1 pada sesi persekolahan tahun 2022 dan 2023. Tuan-tuan dan puan-puan boleh juga merujuk kepada pelan bilik darjah untuk tahun ini, dinyatakan di dalam slide di situ. Jadi tuan-puan tidak perlu khawatir kerana murid tahun 1 kesemua kelas mereka berada di tingkat bawah. Seterusnya saya ingin perkenalkan pengurusan hal ehwal murid yang diterajui oleh Cikgu Mahathir bin Muhammad. Okey, waktu pengoperasian itu waktu sekolah ialah pada jam 7.20 pagi dan masa pulang adalah jam 12.10 tengah hari dan pada 11.10 pagi untuk hari Jumaat. Untuk seketika ataupun sementara ini murid-murid masih lagi balik di tengah hari secara berperingkat kerana kita masih lagi menggunakan pengoperasian sekolah 2.0. Jadi insya-Allah jika ada perubahan kita akan maklumkan kepada semua ibu bapa tentang pengoperasian sekolah itu nanti, khususnya waktu balik. Kemungkinan nanti masa balik adalah serentak untuk semua tahap 1 dan juga tahap 2.
Okey, seterusnya ingin saya terangkan tentang pakaian rasmi murid SK Wirajaya. Sama-sama kita rujuk kepada gambar yang ditayangkan, iaitu murid lelaki yang beragama Islam hendaklah bertali leher dan bersongkok warna hitam. Manakala sukatan songkok itu pula janganlah diberi songkok yang terlalu tinggi ya. Kita tak nak, sebab songkok untuk murid sekolah adalah saiznya saiz standard yang selama ini kita gunakan. Manakala untuk murid lelaki bukan Islam, mereka perlu menggunakan tali leher sahaja. Namun begitu, tanda nama untuk semua murid adalah wajib. Tidak kira yang beragama Islam ataupun bukan beragama Islam, lelaki atau perempuan. Sebab tanda nama adalah salah satu daripada pakaian seragam sekolah murid. Okey, untuk murid perempuan Islam, hendaklah menggunakan baju kurung dan bertudung. Kita minta ibu bapa tolong ambil perhatian kepada murid Islam, sebab mudah untuk kita mengenali murid Islam dan murid bukan Islam dengan adanya songkok dan juga tudung. Okey, manakala untuk murid bukan Islam, mereka boleh menggunakan pinafore ataupun berbaju kurung. Of course, murid bukan Islam tidak bertudung lah, jadi mudah untuk kita kenali. Manakala untuk pakaian sukan, murid SK Wirajaya adalah berseluar tracksuit tanpa corak ataupun tanpa garis di tepi berwarna biru tua atau hitam. Saya rasa yang ini ibu bapa sudah maklum. Seterusnya, berbaju sukan sekolah, berkasut sekolah ataupun kasut sukan, dan baju mestilah dimasukkan ke dalam seluar. Okey, ini kedua-dua baju sukan dan baju sekolah, murid lelaki hendaklah memasukkan baju ke dalam seluar, atau dalam bahasa Inggerisnya tuck in the shirt. Okey, manakala rambut, ini saya perlu ingatkan kepada ibu bapa, bukan sahaja untuk murid tahun 1, malahan ke semua murid, tentang potongan rambut murid lelaki khususnya. Jadi sila rujuk slide yang dipamerkan. Murid lelaki hendaklah berambut pendek dan kemas. Bahagian tepi hendaklah pendek dan kemas, tidak mencecah telinga. Bahagian belakang hendaklah pendek dan kemas, tidak mencecah kola baju. Dan perlu saya ingatkan di sini tentang potongan rambut juga. Kita tidak mahu ada murid SK Wirajaya yang berambut tidak seperti seorang murid sekolah. Okey. Kita dapati ada beberapa orang murid yang berambut terlalu pendek, gondol, dan juga ada rambut yang ada fashion tu, macam-macam. Ada jalur-jalur lah yang saya perhatikan lah. Ada yang macam ada garis sengaja dibuat fashion. Jadi mohon ibu bapa ambil perhatian supaya anak-anak tidak berambut sedemikian. Jadi patuhilah peraturan sekolah seperti mana rambut murid sekolah yang sepatutnya. Jika ada murid yang berambut selain daripada potongan rambut murid sekolah, pihak sekolah tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan, dan ibu bapa akan dipanggil untuk datang ke sekolah bagi membincangkan perkara tersebut. Okey, seterusnya murid perempuan pula. Murid perempuan yang bukan Islam mestilah merapikan rambut. Sekiranya rambut mencecah bahu, hendaklah diikat ponytail dan sebagainya. Manakala rambut yang pendek hendaklah disikat
dan dirapi kemas. Murid Islam diwajibkan menggunakan tudung dan ada anak tudung di dalamnya. Jangan rambut kata orang kampung terure-ure. Jadi kita tak nak pakai tudung tapi rambut terkeluar. Jadi ibu bapa diharap mengambil perhatian dan tindakan kepada tentang apa aturan sekolah mengenai pakaian, mengenai rambut dan juga tag nama. Okay, seterusnya kita beredar kepada bahagian kurikulum, iaitu saya kongsikan sahaja peruntukan waktu belajar untuk setahun dan juga jadual waktu kelas. Saya percaya telah diedarkan oleh guru kelas masing-masing ya. Takwim persekolahan untuk tahun 2022-2023 juga ada dinyatakan kalau sesiapa di antara ibu bapa yang telah membeli almanak Kerajaan Negeri Sarawak, maka di situ tertera bilangan hari bersekolah dan juga bilangan hari bercuti, termasuk juga bilangan hari untuk satu-satu perayaan. Okey. Ingin saya nyatakan di sini juga bahawa sekolah telah memohon cuti peristiwa untuk sekolah kita sebanyak 4 hari setahun, tapi kita belum menerima kelulusan. Sekiranya ada maklumat terkini, kita akan maklumkan dari masa ke semasa dan juga apa yang perlu dilakukan pada hari cuti peristiwa itu nanti. Okey, kita berpindah pula kepada program transisi tahun 1 2022-2023 di mana jawatan kuasa induk program adalah seperti yang tertera di slide yang dipamerkan. Kemudian tarikh untuk minggu orientasi ialah bermula pada 21 Mac yang lalu sehingga 1 April 2022, dan tarikh minggu orientasi ataupun minggu transisi adalah daripada 4 April iaitu pada hari ini sehingga 15 April pada tahun 2022. Okey, program transisi ini merupakan peralihan sebenarnya daripada murid yang terdahulu bersekolah di kelas prasekolah ataupun di mana-mana tadika, sama ada tadika kerajaan ataupun tadika swasta. Dan disebabkan itu maka ada orientasi dan transisinya untuk ke kelas perdana. Di mana di kelas perdana nanti murid-murid tersebut akan lebih kepada PDPC, pengajaran mengikut sukatan-sukatan yang diperuntukkan. Okey, minggu orientasi ataupun minggu penyesuaian selama seminggu, iaitu mengikut peruntukan waktu sehari yang telah ditetapkan. Kita telah pun disediakan modul untuk minggu transisi ini, iaitu selama 4 minggu, merangkumi aktiviti suai kenal, aktiviti fizikal, aktiviti rutin, aktiviti pembelajaran, perbualan awal dan rehat. Melaksanakan pelbagai kaedah pentaksiran bilik darjah menggunakan item dalam senarai semak kesediaan murid. Manakala minggu transisi iaitu fasa kesediaan murid untuk ke kelas perdana, ia dilaksanakan oleh guru mata pelajaran mengikut jadual kelas tahun 1. Mempunyai 10 tema yang berbeza di mana setiap hari menggunakan tema yang berlainan. Antaranya adalah keselamatan, diri saya, kesihatan, masyarakat, ekonomi dan keuangan, dunia di sekeliling kita, sains dan teknologi, alam sekitar, kesenian dan kebudayaan, serta sukan dan permainan.
Okey, pentaksiran. Pentaksiran ni lebih kepada penilaian, tapi ianya tidak dilakukan secara formal. Maksudnya adalah satu kaedah untuk mendapatkan maklumat perkembangan murid. Penilaian dari masa ke semasa dari segi pemerhatian guru-guru kepada murid berkenaan. Okey, ciri-cirinya adalah dilakukan dalam keadaan semula jadi. Seperti yang saya nyatakan tadi, tidak formal, bersifat diagnostik dan berterusan. Senarai semak, skala, kadar, rekod, anekdot, rekod berterusan, persempelan masa persampelan peristiwa. Maaf, saya kena baca ni. Okay, seterusnya kita boleh rujuk kepada borang kesediaan murid di mana guru-guru menilai murid dengan skala yang ditetapkan. Kita berpindah kepada hal-hal lain. Okay. Ini adalah tentang kesihatan murid. Sekiranya didapati murid tidak sihat, ibu bapa hendaklah mengambil tindakan seperti berikut. Okey, murid tidak perlu hadir ke sekolah. Maksudnya jangan hantar anak ke sekolah kalau sudah ada simptom ataupun tanda-tanda anak-anak tidak sihat. Berjumpa doktor bertauliah dan dapatkan sijil sakit. Berehat dan makan ubat mengikut nasihat doktor. Jika positif COVID, sila maklumkan kepada guru kelas untuk dilaporkan. Masih lagi tentang keselamatan murid-murid sekolah semua, tak kira murid tahun 1 ataupun murid tahun 6, dilarang membawa barang kemas, wang yang banyak atau perhiasan diri. Kemudian permainan, telefon bimbit atau gadget juga tidak dibenarkan dibawa ke sekolah. Serta senjata atau objek berbahaya. Kerana ini adalah melanggar peraturan sekolah. Okey, seterusnya berkaitan dengan maklumat peribadi, ibu bapa dan penjaga perlu sentiasa mengemas kini nombor telefon bimbit ibu bapa atau penjaga, alamat kediaman dan waris terdekat serta status kesihatan murid. Okey, sila maklumkan kepada guru kelas jika ibu bapa tidak mahir untuk membuat pengemaskinian secara aplikasi. Kemudian persediaan sebelum ke sekolah. Apa yang ibu bapa atau penjaga boleh lakukan? Beri gambaran yang menyeronokkan tentang sekolah. Sediakan kelengkapan secukupnya. Kemahiran pengurusan diri, disiplin masa seperti masa tidur dan bangun awal pagi. Di sini saya nak terangkan sedikitlah tentang kemahiran pengurusan diri, ialah tentang murid berpakaian semasa berada di sekolah, sebab mereka mungkin tak pandai nak membutangkan baju, memasukkan baju ke dalam seluar dan sebagainya, terutamanya selepas mereka ke tandas. Dan untuk langkah keselamatan, saya nasihatkan kepada ibu bapa eloklah dibekalkan satu seluar sebagai persediaan jika anak-anak kata orang pakaian ataupun seluarnya basah selepas ke tandas, sebab pihak sekolah tidak ada menyediakan seluar ataupun baju yang spesifik untuk mereka.
Okey, manakala untuk hari pertama ini flashback sahaja. Pada minggu pertama, hari pertama persekolahan yang lalu pada 21 hari bulan Mac, semua murid tahun 1 dikumpulkan di kantin sekolah. Ini berlaku sehingga sekarang. Murid-murid diiringi oleh guru kelas ke kelas masing-masing. Murid duduk di meja yang telah ditetapkan oleh guru kelas. Okay, aktiviti di dalam kelas, sila rujuk gambar di mana sesi PDPC sedang berlangsung, taklimat, penerangan dan sebagainya dilaksanakan oleh guru kelas dan juga guru mata pelajaran. Ya. Ada banyak aktiviti seperti yang telah terjadual dalam modul yang dilaksanakan oleh guru-guru untuk program tahun 1. Okey, saya rasa itu sahaja keterangan daripada saya pada pagi ini. InsyaAllah program transisi tahun 1 akan berakhir pada 15 hari bulan April nanti. Dan kita amat-amat berharap sokongan serta kerjasama daripada ibu bapa untuk melancarkan program tahun 1 dan seterusnya persekolahan murid ke kelas perdana yang akan bermula tidak lama lagi. Sama-samalah kita memberi sokongan yang padu demi kejayaan murid-murid SK Wirajaya. Okay, sebelum saya mengundur diri, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Meredah hutan mengejar buruan, berehat sebentar di atas jerami. Menggunung harapan dirimu Tuan, melangit lagi harapan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam wirajaya di hati kita. Selamat berjumpa kembali. Seterusnya, taklimat hari ini diteruskan dengan tayangan slide oleh unit bimbingan dan kaunseling sekolah. Persilakan. Dengan berakhirnya tayangan slide daripada unit bimbingan dan kaunseling tadi, maka berakhirlah taklimat program transisi tahun 1 2022 dan 2023 pada hari ini. Diharap kita akan berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.